Didik TV KPM. Okey, terima kasih Syafiqah. Jom kita teruskan tentang PBD pentaksiran bagi subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Okey. Sebelum saya mulakan, saya akan tunjukkan dulu buku teks tingkatan 5, iaitu buku teks di sini tingkatan 5 pendidikan syariah Islamiah, dan juga di sebelah Syafiqah tu pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4 lah. Okey. Okey. So hari ini kita akan mulakan dengan apakah dia yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bermaksud satu pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir dan diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru. So itu maksud untuk PBD. Okey, yang kedua kita tengok apakah konsep pentaksiran bilik darjah. Ianya adalah satu proses yang berterusan dalam sesi pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan kemajuan murid, kemudian kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. So dalam PBD ini, kalau kita tengok pentaksiran yang berterusan ini berlaku dalam dua keadaan. Okey. Yang pertama sama ada di dalam formatif ataupun sumatif. Yang dimaksudkan dengan pentaksiran secara formatif adalah bila mana dia seiring dengan proses PDP itu. Dan pentaksiran secara sumatif ialah pentaksiran yang dilakukan mungkin pada akhir pembelajaran, iaitu mengikut semester, penggal ataupun tahun lah. Dan perkembangan murid itu diberikan mengikut kita panggil tahap penguasaan ataupun TP. So ini adalah matlamat KSSM untuk pendidikan syariah Islamiah, iaitu untuk menjelaskan prinsip hidup Islam secara syumul, melahirkan individu yang mampu menangkis salah faham terhadap Islam, bertepatan dengan fitrah manusia sebagai hamba dan khalifah Allah bagi memenuhi tuntutan maqasid syariah serta bertanggungjawab membangunkan tamadun bangsa dan negara dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Okey. Kemudian kita tengok carta alih pelaksanaan PBD dalam pendidikan syariah Islamiah. Kalau dapat dilihat di mana pada permulaan inilah yang berlaku dalam tempoh atau proses pelaksanaan itu dijalankan. Yang mana guru perlu menyediakan atau guru perlu memahami dulu apakah dia SK yang hendak dicapai, kemudian mengeluarkan apakah SP yang hendak dicapai, kemudian barulah meletakkan pentaksiran yang pelbagai untuk mentaksir murid supaya penguasaan terhadap murid itu berjaya dilaksanakan dengan baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang tahap penguasaan dalam pendidikan syariah Islamiah ini adalah berasaskan kepada 6 ciri-ciri ini tadi, iaitu ilmu, amali, amalan, iltizam, penghayatan dan pentabiatan. Kemudian akhirnya untuk mendapatkan kemenjadian murid yang dihasratkan. Kalau kita tengok dalam tahap penguasaan umum ini, untuk ilmu adalah pada tahap yang pada aras yang rendah, iaitu murid mengetahui kemahiran, mengetahui nilai, mengetahui pengetahuan tentang suatu. Kemudian bila pergi kepada amali, mereka mampu untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Kemudian amalan, mereka berjaya melakukannya dengan secara tersusun. Kalau kita tengok kepada iltizam, iaitu mereka mampu mengambil tanggungjawab dan bersungguh-sungguh melaksanakan amalan ataupun tuntutan yang dihasratkan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir iaitu pensabiatan, iaitu bila mana murid berjaya untuk menzahirkan tindakan dia itu berdasarkan apa yang dia telah pelajari dan boleh mencontohi dan menjadi contoh kepada orang lain. Okey. So dalam pendidikan syariah Islamiah terbahagi kepada 6 bidang, iaitu kita panggil sebagai ayat hukum, hadis hukum, usul fiqh, sejarah perundangan Islam dan juga tamadun Islam. So semua yang kita pelajari dalam pendidikan syariah Islamiah ini yang telah disusun oleh KPM ini adalah berasaskan kepada idea daripada berkonsepkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Didik TV KPM.